Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan cabaran pasaran wang Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk mendefinisikan apakah itu pasaran wang Islam. Pasaran wang Islam adalah sebuah konsep di mana pasaran wang yang menyediakan pendanaan ataupun kemudahan pembiayaan yang sangat cair bagi kegunaan institusi-institusi keuangan Islam serta firma-firma pelaburan Islam yang menjadi peserta dalam pasaran wang Islam tersebut. Selain itu, pasaran wang Islam ini turut bertindak untuk memberi pembiayaan oleh pihak ataupun individu yang memiliki surplus of funds ataupun lebihan dana kepada pihak ataupun individu yang memerlukan pendanaan atau pembiayaan kerana mereka berada dalam deficit of fund ataupun kekurangan dana. Secara ringkasnya, itu adalah definisi bagi pasaran wang Islam. Apa yang membezakan pasaran wang Islam dengan pasaran wang konvensional? Dalam pasaran wang Islam, sudah pastilah mengikut panduan ataupun garis ukur yang diberikan oleh Majlis Penasihat Syariah, di mana perlu mematuhi undang-undang syariah dengan tanpa adanya unsur-unsur riba, maisir, gharar dan juga unsur-unsur yang diharamkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada cabaran pasaran wang Islam. Bagi saya, cabaran pasaran wang Islam yang pertama adalah kurangnya kesedaran dan pengetahuan masyarakat kepada pasaran wang Islam. Saya bagi contoh, walaupun pasaran wang Islam di Malaysia, kita ambil contoh Malaysia dahulu, pasaran keuangan Islam di Malaysia ini telah diperkenalkan sejak tahun 1983 lagi dengan wujudnya institusi keuangan Islam. Namun begitu, perkara ini diakui sendiri oleh bekas pengarah JAKIM, iaitu Profesor Profesor Datuk Wan Muhammad bin Datuk Sheikh Abdul Aziz. Beliau adalah bekas pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Beliau sendiri mengakui bahawa tingkat kesedaran ataupun pengetahuan masyarakat terhadap kewangan Islam, apatah lagi pasaran wang Islam di Malaysia ini adalah sangat rendah dan harus dipertingkatkan oleh institusi-institusi kewangan ataupun pihak-pihak yang berwajib bagi memperbaharui atau mencambahkan lagi pengetahuan masyarakat berkenaan pasaran wang Islam di negara ini secara khususnya. Selain itu, satu kajian yang telah dikeluarkan dalam akhbar Utusan Malaysia bertarikh 14 Januari 2019 mendapati bahawa firma-firma kecil ataupun perusahaan kecil dan sederhana di negara ini sekitar 40% sahaja yang mengetahui akan kehadiran produk-produk ataupun instrumen dalam pasaran wang Islam di negara ini. Jumlah ini saya rasa adalah sebuah jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pasaran ataupun jumlah penduduk yang beragama Islam dan juga mungkin meminati keuangan Islam di Malaysia ini. Maka dari itu, kita sedar bahawa antara cabaran besar bagi pasaran wang Islam di Malaysia ataupun secara global adalah dengan kurangnya kesedaran masyarakat terhadap pasaran wang Islam itu sendiri. Yang keduanya, cabaran kedua adalah aset ataupun modal yang dimiliki oleh institusi kewangan Islam
yang menjadi tunjang kepada pasaran wang Islam itu sendiri adalah sangat rendah. Ya, sebagai contoh, kita dapat lihat ada sebuah laporan yang menunjukkan laporan daripada Islamic Banks and Financial Institution Information System ataupun IBIS beberapa tahun yang silam ataupun beberapa dekad yang silam menunjukkan bahawa sekitar 60% daripada institusi kewangan Islam di dunia ini secara global hanya memiliki 500 juta US dollar sahaja sebagai aset dan modal mereka. Jika ingin dibandingkan dengan institusi kewangan konvensional yang menjadi peserta dalam pasaran wang konvensional, jumlah ini adalah sangat rendah dan berkemungkinan sangat tidak efisien bagi menjalankan perniagaan ataupun memberikan pembiayaan dalam pasaran wang itu sendiri. Maka dari itu, kita harus sedar bahawa pasaran wang Islam secara global juga memiliki cabaran yang luas untuk meningkatkan aset serta modal mereka supaya pasaran wang Islam ini dapat dijana dengan lebih baik pada masa hadapan. Yang ketiga, cabaran pasaran wang Islam ini disebutkan oleh para cendekiawan Islam dan pakar-pakar kewangan antarabangsa dalam laporan Islamic Financial Services Board ataupun IFSB. Mereka menyatakan bahawa pasaran wang Islam ini memiliki cabaran yang besar kerana kurangnya instrumen-instrumen yang berasaskan syariah yang diperkenalkan oleh pasaran wang Islam. Mereka berhujah bahawa pasaran wang Islam ini yang ditunjangi oleh institusi kewangan Islam hanya memperkenalkan produk ataupun instrumen berasaskan kontrak mudarabah sahaja kebanyakannya. Dan bagi mereka, kontrak mudarabah ini adalah kurang sesuai ataupun kurang tepat untuk secondary market ataupun pasaran tahap kedua. Selain itu, kita ambil contoh daripada negara Turki. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Maruf Iktisad, ya, tulisan Dr. Esma Vatendas, seorang pakar ekonomi dari Turki, beliau menjelaskan bahawa Turki, model pasaran wang Islam di Turki kebanyakannya menggunakan konsep murabahah ataupun cost plus profit, iaitu di mana konsep murabahah ini dinilai tidak sama ataupun tidak begitu mirip dengan konsep murabahah yang dinyatakan halal oleh hukum fiqh. Antara alasan mereka adalah kerana produk murabahah yang diperkenalkan dalam pasaran wang Islam ini memiliki dua kontrak yang berbeza dalam satu kontrak. Yang keduanya, kepemilikan aset yang kurang jelas. Yang ketiga, penilaian risiko yang dilakukan juga adalah tidak jelas, dan pelbagai lagi masalah yang dinilai menjadi cabaran bagi pasaran wang Islam secara global untuk memperkenalkan instrumen yang lebih baik pada masa hadapan. Cabaran yang terakhir yang juga dinilai sangat penting adalah berkenaan dengan perundangan dalam pasaran wang Islam di negara-negara yang mengamalkannya. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Rozin Shaukat yang diterbitkan oleh University of Management and Technology Pakistan mendapati bahawa masalah perundangan ini adalah antara cabaran terbesar kepada pasaran wang Islam. Sebagai contoh, di Australia, pengamal kewangan Islam di sana sedang mengesyorkan kepada parlimen di Australia supaya adanya dan digazetkan perundangan kepada kewangan Islam atau pasaran Islam ini secara formal
di Parlimen Australia. Selain itu, di Kenya juga mendapati masalah yang sama. Setelah kajian dilakukan kepada 11 pengurus bank di sana, mereka mendapati bahawa masalah perundangan ini turut menjadi sebuah cabaran besar yang perlu kita atasi. Begitu juga di Iran, ya, di Iran perundangan syariah di sana juga mendapat kritikan dan kurang dipercayai. Kerana apa? Kerana banyaknya mazhab ataupun pandangan yang diterapkan dan diamalkan di negara tersebut. Oleh sebab itu, saya yakin perundangan ini merupakan salah satu aspek yang sangat mencabar bagi pasaran wang Islam untuk kita tingkatkan pada waktu harapan supaya pertumbuhan pasaran wang Islam secara global umumnya dan di Malaysia secara khususnya dapat dijana dengan lebih baik. Kesimpulannya, pasaran wang tidak dapat dinafikan adalah tonggak ataupun tunjang utama bagi kewangan Islam di sesuatu negara. Oleh itu, saya menghimbau semua pihak untuk menjalankan tanggungjawab, membangunkan dan memperbaiki segala kelemahan dan cabaran yang ada kepada pasaran wang Islam, khususnya di negara ini. Saya yakin apabila semua kelemahan dan cabaran itu dapat diatasi dengan sempurna, pasaran wang Islam di Malaysia akan menjadi tulang belakang kepada perekonomian di negara ini. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.